menulis, saya mendapat gambaran masa di London kita bersembang kan tentang buku yang besar itu. Mungkin elok kita berikan sedikit mukadimahnya tentang sejarah wanita yang digambarkan itu. Sedang diusahakan buku? Saya sedang usahakan sebuah buku yang saya hutang Okey. pada Institut Terjemahan, iaitu buku Adventures of Pakcik Sailors. Sudah? Belum ada. Belum ada ya. Okey, tak apa. Berapa jauh lagi Anwar Mansur? Berapa jauh lagi buku itu? Adventures of Pakcik Sailors. Masih Kan di sini, di sini belum hantar. Okey. Masih dalam pengembaraan. Okey. Ini ialah mengenai klasik-klasik Melayu yang sudah kebanyakan mereka meninggalkan tanah air dalam tahun 40-an mungkin, pada usia 16-17 tahun, dan mereka telah berlayar sekeliling dunia, dan kebanyakannya mereka menetap di Liverpool, London dan juga di Wales. Dan saya telah sempat berjumpa dengan mereka dan temu bual untuk mengetahui tentang kisah pelayaran mereka, pengalaman mereka sebagai kelasi, dan banyak yang telah mereka kongsi bersama Mereka itu saya. di mana sekarang? Ya? Mereka itu di mana? Kelasi-kelasi? Kebanyakannya mereka sudah meninggal. Okey. Jadi saya rasa saya yang ada kebanyakan temu bual lah. Ya. Temu bual itu berarti masa itu Kak Zahra menemu bual mereka di mana? Di rumah mereka. Di rumah mereka di Liverpool, di Wales, di dan mereka London. orang Malaysia. Orang Malaysia, Yang orang tahu. Ya. Sebab itu dipanggil Pakcik Sailors. Pakcik Sailors, ya. Okey. Buku itu tak sabar kita nak menantikan InsyaAllah. keberadaan, kewujudannya. Kita bersama Awang Goneng aka Wan Ahmad Ulaimi. Jadi kepada adik-adik yang tak pasti, type dekat smartphone itu Awang Goneng. Jadi di situ akan ada gambarannya tentang bagaimana penulisan yang ditampilkan itu. 30 tahun tidak menjejaskan jati diri. Cakap Terengganu masih lagi pekat. Dan intipati pula adalah berkait dengan nak mencari balik root, nak cari balik akar. Mungkin kongsi sedikit. Saya mencari asal-usul saya atau mengingatkan kembali, mengenangkan kembali dengan alasan saya menceritakannya kepada anak-anak saya. Okay. Tapi sambil saya berjalan balik ke tempat asal saya banyak saya teringat. Ini adalah satu misteri tentang ingatan yang saya sangat berminat. Hasil daripada perjalanan saya ke arah pulang ke kampung saya sangat terpikat dengan misteri memory, the mystery of memory. Memory ini kadang-kadang misalnya dalam buku kedua saya tulis dalam pengenalannya, seolah-olahnya kenangan itu datang kepada kita untuk dituliskan. Kadang-kadang kenangan itu datang dengan cara tiba-tiba. Kadang-kadang berpaut pada benda lain. Misalnya satu pagi saya berjalan di dekat rumah saya. Semasa otak saya jam sekejap, saya berjalan keluar dan saya berjumpa dengan dua orang manusia, seorang lelaki, seorang perempuan, bangsa Cina, dan ditanya saya bolehkah anda tunjuk saya ke stesen kereta api. Dia kata boleh, saya ke arah sana sekarang, ikut saya. Sambil berjalan kami bercakap dan rupanya dia orang Terengganu. Bukan dia, isterinya orang Terengganu, tapi tak ada di situ. Dia kata, oh my wife from Terengganu. Dia kata, oh yes, I'm from Terengganu. Saya tanya siapa? Dia kata, oh dia sebut nama seorang perempuan yang saya tiba-tiba ingat semasa saya di sekolah. Walaupun saya dah 30 tahun lupa, tak pernah berfikir pun tentang dia, saya tak kenal pun dia, tapi dengan secara tiba-tiba, dengan secara ajaib, rupa dan wajah perempuan itu datang ke depan saya dan saya nampak rupanya. Dan saya kata, saya ingat isteri anda dan saya tahu namanya dan saya tahu di mana dia tinggal. Dan ini satu misteri yang saya sangat hairan. Bagaimana kenangan kita boleh datang. Bila berlaku ini? Ini semasa saya sedang menulis buku kedua, A Map of Terengganu. Ya, dan ini satu fenomena yang sangat. Dan memori itu datang sewaktu itu masih di London pada ketika itu ya? Masih di London. Okey, kita bersama Awang Goneng atau aka Wan Ulaimi. Suara Abang Wan ni agak sedap. Dia pandai menyanyi ke Kak Zahra? Suara dia sedap tu. Saya tanya dengan Kak Zahra bukan tahu. Tak tahu lah, itu soalan di luar. Itu soalan di luar. Okey, bersama dengan Kak Zahra dan juga Awang Goneng pada ketika ini, kalau kita ingin membina konteksnya ya, mereka sudah mengembara, sudah berada di London 30 tahun, namun akar budaya mereka masih terikat dengan di sini. Mungkin balik untuk mengundi besok, saya tak pasti. Kita boleh tanya nanti kalau nak tanya. Anda boleh bertanya soalan. Selain daripada itu, pengalaman Kak Zahra juga adalah merupakan, kita nak panggil apa tu, media koresponden ya? Media koresponden. Mungkin anda tak mengecam namanya, jangan ingat saya je ada RTM ni. Ini pun orang RTM juga. Banyak laporan-laporan yang diberikan di London itu, tengok bawah tu nama Zahra Osman. Inilah orangnya.
Inilah pelapornya. Dan selain daripada itu, yang menariknya kedua mereka ini, selain daripada anak mereka, suami isteri ni, jangan confuse, mereka punya cita rasa yang sama. Dan seronoknya jika anda menang 4 hari 3 malam ke London itu, give them a call. Mereka boleh membawa kembara buku yang tersendiri. Kembara buku tak masuk package lah. Tidak, 4 hari 3 malam itu tiketnya dah ada sana. Tapi bila di sana telefon mereka, mereka provide service. Kerana saya tahu ITBM sewaktu ke sana juga, Cik Wan yang membawa, berjumpa, berjalan. Tapi itu bayaran lain. itu harus dibayar. 10% di sini ya. Kerana waktu saya membikin kembara buku juga, Cik Wan lah yang menunjukkan banyak tempat yang sebenarnya tidak terkandung dalam jadual kami itu ya. Misalnya sejarah foils, Hatchet, itu semua tidak berada dalam jadual kami. Tetapi kalau anda mencari seorang yang faqih tentang dunia buku di London, bahkan UK, bahkan Eropah, berdua ni boleh. Mereka akan datang sebagai satu package. Nak menembusi Afifi Al-Akiti. Mereka ini orangnya faqih. Fas'alu ahlu zikr. Inilah ahli zikir yang ada ni. Bab dunia buku, London, Eropah, tanya apa saja. Apa yang orang tak tahu tentang dunia buku di London yang sepatutnya kita sebut? Okay. Orang juga ya. Jadi kita ada video, sempat kongsi video. Sedang dia bikin. Video itu sebenarnya apa yang nak dikongsikan, Kak Zahara? Apa ceritanya? Video ini panjangnya lebih kurang 3 minit. Okey. Ialah mengenai kembara penulis muda ke UK, ke London. Ini usaha UK. ITBM? ITBM. Okay. Kan dah kata dah ITBM? Sebenarnya dengan Awang Goning, tapi Kak Teh, saya Kak Teh menyibuk dia. je lah. Menyibuk je lah. PA. PA. Jadi memang saya suka rakam video. Jadi ke mana mereka pergi, apa mereka buat, jadi saya rakam. Dan semalam tak tidur. Okey. Dan terus edit untuk hari ini. Jadi dalam pengembaraan itu, apa sebenarnya inti utama apabila penulis, mana penulis muda tu angkat tangan? Siapa yang pergi tu? Angkat tangan. Ni penulis-penulis muda yang dibawa ITBM ada kat sini. Jadi apa yang mereka pelajari di sana itu? Masalahnya ini timbul dari perbincangan saya dengan Cik Kiel tentang penulis-penulis muda kita, pemandangan mereka dan sebagainya. Saya kata saya memang berminat tentang cara perkembangan minda penulis. Dan saya sangat berminat tentang cara penulis melihat, mendengar, menyentuh dan merasai sesuatu lain daripada orang lain. Sebab kalau tidak, tak ada penulis. Untuk menjadi seorang penulis ini, seperti saya tahu, pandangan mesti tajam, pendengaran mesti halus, dan cita rasa mesti luas. Dan cara inilah cara yang boleh dibentuk. Bukan datang secara semula jadi, tapi boleh dibentuk dan dipupuk dan boleh diajar. Jadi saya bercakap dengan Cik Khil, saya kata bagaimana kalau Cik Khil bawa penulis-penulis muda dari Malaysia, sebaik-baiknya yang belum menulis, saya cuba memberi mereka taklimat tentang penulisan, cara melihat, cara mendengar, cara memerhati, cara membaca. Cara membaca pun ialah satu seni. Mungkin mereka akan dapat sesuatu yang baru. Kalau tidak daripada saya pun, mungkin daripada pandang London, pengalaman London, melihat London, mencebur, melihat sejarah, meneliti sejarah dan sebagainya, mungkin akan membuka mata mereka dan memberikan insafan kepada mereka dan kesedaran mahu menulis, mahu menceritakan apa yang mereka lihat sendiri kepada orang lain. Itu satu pembukaan. Bila seorang itu mahu bercerita, ada pula seni bercerita. Ini boleh diajari, dipelajari. Cara yang terbaik untuk belajar menulis ialah dengan membaca. Tapi cara membaca dengan special way of reading. Membaca itu pun ada seninya. Ada seninya, ya. Jadi cara membaca ialah cara yang khusus. Jadi mungkin saya boleh mengajar mereka cara membaca sebagai penulis. Bukan membaca novel biasa hanya untuk hiburan, tapi cara membaca untuk membentuk diri sebagai penulis dan untuk belajar. Sebenarnya dalam penulisan ini tak ada rahsia. Kita banyak baca dalam majalah, dalam akhbar, iklan tentang do you want to be a writer? We can teach you creative writing dan sebagainya. Bagi saya, ini semua boleh diajar pada diri. Dalam penulisan boleh kita belajar sendiri. Misalnya, saya seorang pemandu di London, secara amateur. Kalau nak menjadi pemandu di London secara official, mesti ada blue badge dan boleh didapati dengan menduduki peperiksaan dan membayar yuran sebanyak £5,000. Saya tak ada £5,000. Jadi saya kata ini bodoh. London tak ada rahsia.
Kalau anda membaca buku tentang London, segala rahsia tentang London akan terbuka kepada anda. Kenapa anda mahu mengambil sijil yang berharga £5,000? Jadi saya sendiri membaca tentang sejarah London, saya baca sejarah Westminster, dan sebagainya, dan saya boleh menjadi seorang pemandu di London. Tidaklah bagus sangat, tapi bolehlah, boleh tahan. Jadi penulisan pun begitu. Kalau anda rajin membaca, bagus. Tapi baca dengan teliti, dengan tujuan untuk mengajar diri anda menulis dan untuk melihat bagaimana orang lain menulis. Misalnya Benjamin Franklin. Benjamin Franklin seorang Presiden Amerika yang dari tahun awalan, dia pernah tinggal di London. Dia seorang yang sangat berdisiplin dan seorang penulis yang hebat. Bagaimana dia belajar menulis? Cara dia belajar menulis adalah dengan membaca. Dia membaca akhbar The Spectator. Bagaimana dia membaca akhbar The Spectator? Pertama dia membaca, kemudian dia mengingati apa yang dibaca. Kemudian dia mengubah pantun syair tentang apa yang dia membaca. Kemudian dia menulis sekali lagi dengan tulisan dengan caranya sendiri tentang apa yang dia membaca. Itulah cara dia mengajar dirinya membaca. Dalam proses ini dia memahami cara, memahami kandungan, memahami gayanya dan sebagainya. Jadi boleh kita ajar diri kita dengan syarat kita ada disiplin. Saya diam mengamati, mencari kesilapan tata bahasa Awang Goning bercakap panjang. Saya tak jumpa. Isteri saya guru bahasa. Kak Zahara, Abang Wan ni dia berfikir dalam bahasa Inggeris ataupun berfikir dalam bahasa logat Terengganu macam mana? Sebenarnya semasa kami pindah ke London 33 tahun lalu. 33 sebenarnya. Okey. Semasa kami berdua saja, tak apalah kami cakap Inggeris. Tapi bila dah ada anak-anak, kami cuba untuk bercakap bahasa Melayu, kemudian memperkenalkan mereka kepada masyarakat Melayu di London, supaya mereka kenal budaya Melayu, nilai-nilai Melayu. Dan jadi lama-kelamaan dunia kami pun dunia Melayu sebab saya bekerja di BBC bahagian Melayu dan buat kerja untuk RTM juga, terpaksa berfikir dan menulis dalam bahasa Melayu. Dan saya juga menulis untuk NST dan Berita Harian. Jadi sepanjang 33 tahun tu kami belajar dan terpaksa belajar memikir dan menulis dan bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi saya rasa kami terpaksa bekerja keras lah supaya orang tak kata duduk London lama dan lupa. Ada orang pergi 2 hari dia balik lebih orang putih daripada orang putih. Dia lebih orang putih daripada orang putih. Tapi tanya kembara penulis muda. Betul lah, dia tak tanya kembara buku lagi. Kembara buku. Okey, kita nak ada yang siapa yang pergi tadi? Adik mana yang dua orang itu? Eja. Tolong bercakap di mikrofon, nak cerita apa yang berlaku di sana dan berikan sedikit sinopsis. Anda ada 1 minit 30 saat saja sebelum loceng dibunyikan. Dalam package yang ditawarkan oleh ITBM, hasil anjuran daripada Awang Goning, apakah kesan paling besar selaku penulis yang dunianya di Malaysia, tiba-tiba ke sana didedahkan oleh Awang Goning? Apa image ataupun pengajaran paling besar yang dibawa pulang dari London? Jati diri. Itu yang paling ada kejutan? Kejutan budaya? Kejutan budaya di sana sebab orang di sana membaca. Ya. Orang di sana memang kalau kita lihat dari segi budaya membaca tu dalam train ni, kita lihat memang mereka membaca. Mereka tak kisahlah buku ke, even kalau mereka pegang map pun sekali mereka akan melihat map tu. Mungkin membaca saya tak tahulah, tak pasti. Tapi itu yang kita lihat, memang di tangan mereka akan ada buku. Dan di sana budaya buku sangat mengujakan. Sebabnya di London sangat banyak kedai buku. Kita boleh lihat kedai buku yang macam-macam namanya. Dan kebanyakan kedai buku ada bahagian second hand book, yang mana itu adalah syurga kami para pengembara muda. Kami akan ke sana dan lihat buku-buku yang lama-lama yang dijual, bukan buku yang antik lah, buku yang second hand yang terpakai. Dijual, terpakai. Dan kami sangat teruja melihat buku-buku tersebut dijual dengan harga yang murah. Di sini agak mengecewakan kerana kita ke kedai-kedai buku, kita tak nampak second hand book yang dijual, dan buku-buku agak mahal di sini. Dan satu lagi dari segi harga buku sendiri, kalau di sana 8 pound sudah boleh dapat buku-buku sastra yang sangat bagus. 8 pound di sana kita fikirlah RM8 di sini. Dan 8 pound di sana kita boleh makan tengah hari, makan malam dengan hidangan yang sangat banyak, dan boleh dikatakan it's worth every penny. Maksudnya kita dengan 8 pound tu
kita boleh beli macam-macam termasuk juga buku. Tapi di sini keadaan itu agak berbeza. Hanya di UK ada kedai buku yang menawarkan bed and breakfast misalnya. Itu satu. Dan satu lagi saya terus seronok apabila Richard Booth, falsafah dia masa di HMY kan, dia kata new books is to boost your ego, but used book is for knowledge. Maknanya kalau betul nakkan ilmu, buat apa beli buku baru? Jangan beli buku baru ITBM. Beli buku second hand ITBM. Tak ada, itu giling kepala. Gurau saja. Jadi itu satu falsafah. Cuma ego kena ada beli buku baru. Kak Zahara di dalam mengedit ya apa yang tertangkap, isyarat, emosi mereka, pengajaran mereka. Kenapa perlunya orang-orang yang ingin menulis itu berkelana ke luar negara? Kak Zahara memang sudah lama minat dengan orang yang mengembara ya, seperti pakcik-pakcik sailors yang mengembara, seperti arwah Tan Sri Aisyah Ghani yang saya jumpa bukunya di British Library dulu, dan dengan kerjasama ITBM telah diterbitkan semula Ibu Melayu Mengelilingi Dunia. Dan ada pengembara lain seperti veteran, British veteran yang berkhidmat di Malaysia, di Melaya. Dan yang terakhir ini ialah kembara penulis muda ya. Jadi apa yang saya minat sekali ialah bukan saja mereka mengembara dari segi fizikal, tetapi juga dari segi mental ya. Dan perjalanan mereka itu bagaimana mereka menjalin persahabatan, bagaimana mereka mengenali orang tempatan, bagaimana mereka sendiri berasa akan impact London itu. Dan apabila kami bawa mereka bukan sahaja ke tempat-tempat seperti Trafalgar Square, tempat-tempat Oxford Street, kami membawa mereka kepada ethnic London, di mana ada masyarakat imigran ya yang datang ke London. Kalau kita pergi ke Brick Lane misalnya, kita tak akan tahu tempat itu ialah London sebab itu tempat Bangladeshi, tempat pada satu masa dulu tempat klasik kapal ya, dan kemudian orang Yahudi dan kemudian orang Asia. Dan kami juga bawa mereka berjumpa dengan masyarakat, anggota masyarakat Malaysia yang telah pergi ke dan menetap di London dengan berbagai cara. Misalnya Ani ialah untuk mencari kehidupan baru selepas perkahwinannya runtuh. Dan kemudian Datuk Yunus misalnya, dia pergi, dia seorang yang tidak ada pelajaran ya, sehingga umur dia 15 tahun dia tak tahu membaca dan menulis. Tetapi oleh kerana dia begitu tekun nak belajar, sehingga dia sekarang boleh buka sekolahnya sendiri. Dan ada seorang lagi yang kami perkenalkan iaitu Syahril. Dia berniaga apung balik Malaysia. Ya, jadi berbagai cara mereka boleh hidup di London tu. Ya, bagi saya tadi Eja sebut Kak Ani tu cakap dialek Terengganu. Antara sebab dia sebab saya rasa sambal di Malaysia Hall tu sama dengan rasa sambal di KL. Saya tertanya-tanya dari belacan mana mereka ambil. Tapi kami semakin lama kami tinggal di sana dan semakin jauh lagi kita tinggal, saya rasa semakin dekat nilai-nilai kita. Sebab takut kalau kita balik, walaupun kita komplain panas ni, nanti orang kata, hai balik 2-3 hari dah rasa panas. Dia balik untuk mengundi. Itu soalnya. Kami dah mengundi dalam 28 lagi bulan. Postal vote ya, pengundi awal. Apa kejutan yang adik-adik muda ni dapati sewaktu bersama Awang Goning membedah dunia buku di sana? Satu soalan susulan saya selepas ini. Yang itu dulu. Saya rasa kejutan untuk mereka atau untuk saya. Kedua-duanya kalau ada. Untuk mereka lah hari akhir masa kita. Kami memberi kepada mereka tugasan untuk mencari tempat-tempat yang kami tulis dalam kertas, selembar kertas dengan cara kriptik. Jadi mereka terpaksa pergi keluar mencari, menyelidik maknanya dulu, cari tempatnya dulu, kemudian maknanya, kemudian pergi membongkar lagi apakah maksud di sebalik kata-kata itu. Tapi saya boleh kata dengan megah, dengan bangganya, mereka semua berjaya. Mereka semua berjaya. Itu kejutan bagi mereka. Kejutan kepada Awang Goning? Bagi saya ialah penguasaan bahasa. Semasa saya sebaya dengan mereka, saya tidak boleh menulis seperti mereka. Saya seorang yang late developer. Hanya semasa saya berumur lebih kurang 30 tahun baru saya dapat confidence untuk menulis.
Tapi nampaknya anak-anak muda kita lebih baik daripada itu. Ada yang umur 18 tahun pun dah mulai menulis dengan cara yang dewasa. Saya itu pencapaian. Saya rasa itu pencapaian yang bagus. But it's never too late to start. It's never too late to start. Jadi di Amerika ada seorang penulis yang berumur 90 tahun. Dia baru menulis sebuah buku dan dia illiterate. Sepanjang umurnya dia buta huruf. Bila umur 90 tahun baru dia belajar menulis. Jadi dia telah menulis sebuah buku. So it's never too late. Jadi maknanya kalau anda 50 tahun pun menang 4 hari 3 malam, jangan gusar. Pergi ke London, jumpa dengan Awang Kuning. Package lain ya. Itu harus kita tekankan, bukan sekali. Silakan, kita bersama Awang Goning dan Zahra Osman, boleh bertanya soalan, berikan pandangan anda. Kita bercakap dengan dua tokoh ini, suami isteri yang 33 tahun berada di London, namun tidak tercabut akarnya dari dunia asas Melayu Malaysia dan kemudian mendedahkan dunia perbukuan London dan Eropah itu untuk dikongsikan. Saya nak, Kak Zahra ingin menambah apa yang dijawab tadi. Yang paling berkesan bagi saya ialah apabila Wan Hanif, saya rasa dia tak ada kat sini ya. Wan Hanif berkata bahawa apa yang begitu berkesan bagi dia ialah dia berada dalam masjid, mendengar selepas solat, semasa membaca doa, berzikir di luar salji. Ya, jadi dia tak boleh nak rasakan, dia tak boleh nak lupakan kenangan itu. Dia rasa macam di mana dia sekarang ni tau. Jadi dia tak pernah terbayang pada satu hari dia ada di tanah Inggeris dan dia dapat bersolat dan mendengar Al-Fatihah dibaca di negara Inggeris dan di luar salji turun. Kak Zahra, banyak menampilkan tadi nama-nama yang kedengarannya semua etnik Melayu. Bagaimana dengan Malaysian yang bukan Melayu di sana? Ada cerita tentang mereka? Ada. Kami juga berjumpa dengan Dato' Dr. Eng Kaming. Dia ialah seorang director pengarah muzik ya. Dia juga seorang engineer saya rasa, dan dia pergi ke sana, dia juga mengembara, dia pergi ke Australia belajar, kemudian dia pergi dia tinggal di Oxford. Dia mempunyai macam pancaragam dia sendirilah. Jadi apabila kami pergi ke Oxford, dia juga telah membawa anak-anak muda kita pergi ke semua kampus di Universiti Oxford ya. Berapa lama hari itu kembara mereka ini? 10 hari. 10 hari je, kena pergi lagi. Itu 4 hari 3 malam boleh tambah lagi, tak ada masalah. Tapi lepas ni kena jumpa dengan orang lain pula. Kalau saya bertanya dengan Abang Wan ya, kita tahu dunia buku, dunia ilmu di kota London itu dan di sekitar United Kingdom ada beza ciri dan bentuknya berbanding dengan negara-negara lain di Eropah. Saya misalnya bila pergi ke Perancis, saya lihat dunia bukunya tidak sekuat di London. Apakah benar pengamatan saya itu? Ada perbezaan di antara budaya Perancis dengan budaya Inggeris. Misalnya, Inggeris ni lebih banyak berlapis-lapis. Begitu tidak menunjuk atau menonjolkan cara-cara dengan cara open, cara ekspresif, dengan cara direct. Orang Perancis lebih direct, lebih terus terang. Di Perancis, seorang intelektual dihormati dan disanjungi. Tapi di Britain, seorang intelektual itu diejek-ejekkan. Untuk memanggil diri sebagai seorang intelektual bukan satu perkara yang menarik di Britain, tapi sangat menarik di Perancis. Perbezaannya begitu. Tapi dari segi budaya, dari segi budaya penulisan, saya rasa Perancis pun boleh dikatakan sama naik dengan Inggeris. Malah di negeri Perancis banyak penulis yang banyak mempelopori bidang pemikiran, kebebasan, lebih daripada Inggeris. Jerman bagaimana? Jerman memang ini dua budaya penulisan yang amat tinggi. Jerman dan Perancis. Inggeris saya rasa mereka lebih banyak mereka lebih baik dari segi seni percakapan, seni pergaulan, seni. Mereka lebih approachable, maksudnya begitu? Tidak juga. Mereka sebenarnya di antara orang Inggeris dan orang Melayu banyak persamaan. Orang Melayu tidak bercakap terus terang. Orang Inggeris pun sama. Mereka banyak menyelubungi apa yang maksud mereka itu di sebalik kata-kata. Misalnya kalau saya buat teh untuk seorang Inggeris dan dia minum teh yang saya buat dengan susu dan gula, dan bila dia minum dia kata, it's a very interesting cup of tea. Apa maksudnya? It's a very interesting cup of tea. Maknanya dia tak suka.
Sebab dia kata interesting. It's very interesting Dia cup tidak of tea. sebut Tapi dia tak kata macam orang tasty, Jerman. okay. Orang Jerman kata this tea is horrible. Okay. Ini Inggeris, sama dengan Melayu. Okay. Kita ke rumah orang Melayu lah. Kita datang naik ke rumah, kita duduk. Sebenarnya kami datang untuk melihat bunga di taman Pakcik dan sebagainya. Betul. Berpantun ya. Ini Inggeris ya. Ya. Ini cara orang Melayu dia nak tikam, nak bunuh ni, dia sempat Ya. pantun dulu. Dia pantun sebelum dibunuh ni. Silat mesti ada tari ya. Ada tarian. Dia pusing tu, dia Ya. tidak terus tikam, Ya, tidak. dia pusing. Ya. Saya teringat bercerita Hamka, Pak Hamka semasa dia sebelum dia meninggal dibawa ke New York. Dan di New York Pak Hamka di satu bangunan tinggi, bila lift datang dia masuk dahulu dan orang-orang lain masuk selepasnya. Kemudian dia diberitahu di Amerika budaya lain, bila pintu lift buka, orang perempuan masuk dahulu. Kita tidak. Ini pantang. Orang Melayu, orang lelaki mesti masuk dahulu. Jadi kenapa? Sebab kita mesti mempertahankan orang perempuan daripada Diganggu. macam-macam lah diganggu dan Demi sebagainya. keselamatan. Jadi orang Inggeris tanya dia, orang Amerika tanya dia, kenapa? Bagaimana kalau orang yang mau mengganggu datang dari belakang? Kita tidak. Orang Melayu pantang menikam dari belakang. Silap lah dia tanya soalan tu. Nak lawan dengan Hamka, silap. Baru orang tahu ya. Ilmu ni di mana-mana. Sebenarnya ilmu di mana-mana pun ada. Ya. Sama ada tersirat atau tersurat. Kalau bahasa yang tak ada tulisan, banyak ilmu yang boleh kita lihat dari budaya mereka. Ya. Bila orang Inggeris pergi ke Samoa dan ke pulau-pulau Christmas Island, banyak yang mereka belajar dan mereka mendapati di sana sudah ada demokrasi. Yang sekarang mereka megah dengan Mother Parliament di Britain. Di Samoa dah ada demokrasi beribu tahun dahulu. Secara consultation dan sebagainya. Jadi ilmu itu bukan semestinya secara tulisan. Orang Melayu tidak ada budaya menulis, tapi dari cara pemikiran kita banyak ilmu yang kita belajar. Kita tidak ada budaya menulis sehingga kan kita menulis sebuah hikayat tidak meletakkan nama siapa penghasilnya. Dan kemudian hilang, tak tahu siapa yang menulis hikayat itu. Epic poem yang paling panjang di dunia adalah dalam bahasa Bugis, Lagaligo. Begitu realitinya. Kita bersama Awang Goning dan Zahra Osman. Silakan kalau ingin bertanya soalan. Ini adalah sofa putih terakhir untuk musim keempat ini. Kerana Pesta Buku berakhir hari ini, besok tidak ada, 50% ditawarkan. 33 tahun pasangan ini, Awang Goning atau AKA Wan Ahmad Hulaimi, Wan Muhammad Ali. Itu betul ya? Nama betul ya? Itu nama penuhnya. Awang Goning mudahnya. Dan juga Kak Zahra Osman kini menetap di London. Di London tu di mana sebenarnya? Mak? Di East Acton, iaitu bahagian barat yang dekat juga dengan Heathrow. Dunia mereka ni adalah dunia buku. Cik Wan dahulu wartawan saya difahamkan. Saya dulu wartawan. Dulu wartawan sebelum berhijrah. Rahsia berhijrah itu sebab apa, Kak Zahra? Sebab suami saya kenapa perlu dilihat pada Abang Wan itu? Mencari jawapan atau? Sebab dia yang decide? Dia bukan dia yang diberi tawaran untuk pergi membuka pejabat NST di London. Jadi saya juga bekerja dengan NST dan terpaksa mengambil cuti tanpa gaji untuk, jadi kami terpaksa kahwin. Kahwin paksa. Sekarang kita tahu. Bukan setakat kahwin paksa, tapi terpaksa kahwin di London lah tu. Bukan. Tak habis lagi tu. Jadi kami terpaksa kahwin 2 minggu sebelum pergi ke London. 2 minggu sebelum. Jadi terkejut saya. 9 hari bulan Disember 1979 kami berkahwin dan kemudian terus pergi ke London sehingga sekarang. Dan kenapa tujuan asalnya nak buka pejabat? Pejabat dah buka tak balik-balik. Tutup. Pejabat dah buka, dah tutup, tak balik-balik. Bukan. Saya rasa pada masa tu kami masih muda. Dan saya ditawarkan bekerja dengan BBC bahagian Melayu, BBC World Service ya. Jadi kami masih inginkan pengalaman. Saya sudah ada pengalaman menulis print ya, print media. Saya inginkan pengalaman untuk bekerja sebagai wartawan di World Service Radio, dan bukan saja radio tetapi radio bahagian dunia ya, yang lain daripada radio tempatan. Jadi itu membuka dunia yang sangat besar bagi saya, yang sangat luas bagi saya. Kemudian dari pengalaman BBC itu,
sangat-sangat berharga sebab banyak lagi pintu yang dibuka selepas bekerja dengan BBC. Okey. Saya bercelah dengan Silakan. perkara yang tidak ada kaitan dengan apa yang dibincangkan sekarang. Tempat kita duduk ni sofa putih. Sofa putih. Saya amatlah sesuai dipilih nama sofa putih. Jadi kembali pada budaya barat. Dalam budaya barat, tempat duduk tak ada yang sosial. Tak ada yang sosial. Tak ada yang sosial. Mereka duduk hanya mereka memikirkan diri mereka sahaja. Jadi kerusi mereka sama, satu untuk seorang duduk, mungkin untuk menghadap ke meja, atau mereka duduk beramai tapi masih berasingan. Tapi sofa inilah asal daripada Ikhwan as-Sofa. Ikhwan as-Sofa. Ya. Itu kata sofa. Itu betul. Sofa, Itu. Ya. Jadi asal usul kerusi inilah dari Ikhwan as-Sofa. Ini daripada budaya timur dipindahkan ke barat dan mensosialkan budaya mereka. Jadi amat sesuai warnanya putih. Ikhwan as-Sofa warna putih kan, dia pakai pakaian putih dan sebagainya. Oh begitu ya? Jadi, nampaknya lebih dalam. Sebab saya selalu katakan sofa ini putih supaya kita boleh warnakan ikut cita rasa kita. Tidak kira apa pun warna yang kita bawa. Hijau ke, biru tua ke, biru muda ke, merah ke, kita boleh warnakan. Jadi majoriti akan menentukan besok apa warna yang anda nak. Boleh? Itu dalam juga tu. Besok tak ada. Apa dia video kita boleh mainkan? Ini cumanya okey. Ada audio atau bagaimana? Slow ya. Mungkin Kak Zahra nak berdiri di depan dan jelaskan sedikit kepada audiens kita apa yang kita saksikan ni. Montaj saja 3 minit. Oh belum tengok. Ini di British Library. Dalam bulan Mac ada salji turun ya. Ini Dr. Annabel Gallup, head curator bahagian Melayu dan Indonesia. Buku-buku lama di sini. Eja. Kemudian kami pergi ke British Museum. Di sini ada berbagai-bagai artifak, koleksi lama. Tempat Karl Marx menulis. Mami. Datuk Dr. Eng Kaming. Ini dipanggil the Sai Bridge, Bridge of Sai. Ini pertemuan dengan Datuk Dr. Afifi. Ini kami pergi ke Portobello untuk berjumpa dengan Kak Ani, tuan punya restoran makan kafe, dan ini pertemuan dengan Syahril yang menjual apam balik di London. Ini saya jurugambar. Berjalan, naik bas, naik tube. Ini semasa mereka diberi tugasan untuk membuat sesuatu. Patutnya kita suruh adik-adik yang pergi tu cerita kan? Ya. Dia ingat tak? Dia tak ingat dah. Ini tempat Baker Street di mana terkenal apa tu? Sherlock Holmes ya. Ya. Ini Masjid Regent's Park. Tempat kami juga bersolat di sana. Biasa tengok ni. Paddington Bear. Ya, Brick Lane ialah tempat kawasan masyarakat Asia ya. Bangla City. Mereka juga sempat dan berpeluang untuk berpidato di Hyde Park, di Speaker's Corner. Setiap hari Ahad ada Speaker's Corner di mana siapa saja boleh bercakap. Tuah Sejana ya. Ini London Eye di South Bank. Tak sepatutnya lintas. Ni saya mau menunjukkan persahabatan yang terjalin semasa mereka bersama. Dia pegang muka lelaki ke perempuan tadi? Perempuan lelaki dengan lelaki. Ni menyanyi kembara. Itu dia pegang pun dari belakang tu. Saya rasa selepas 10 hari mereka begitu rapat.
Tak tahu apa yang Eja ketawakan. Kepada Polis Muda Terinda bersama dengan Cik Wan dan Kak Ting sepanjang 10 hari lagi. Saya nak kongsi sedikit satu perkara yang saya dapat daripada kembara ni lah. Sepanjang 10 hari berada di London, sebenarnya saya merasakan diri saya rasanya terasa lebih Melayu berada di tempat orang. Kerana bila Encik Wan dan Kak Teh bawa kita bertemu dengan komuniti Melayu di London, di Kak Ani, Encik Syahril, kita merasakan bahawa ikatan serumpun ataupun ikatan Melayu itu sebenarnya lebih kuat apabila kita berada di tempat orang sebenarnya. Jadi bila kami 10 orang polis muda dibawa bertemu dengan komuniti Melayu di sana, kami sebenarnya terasa lebih Melayu apabila berada di sana berbanding dengan di negara sendiri sebenarnya. Mungkin disebabkan oleh keterbatasan hubungan barangkali. Jadi hubungan di sana terasa lebih kuat lah sebenarnya. Bila balik daripada kembara itu, apa kesan kepada dunia penulisan? Satu perkara yang diajar oleh Encik Wan sepanjang berada di sana ialah bagaimana kami penulis melihat persekitaran itu sendiri. Mungkin sebelum kembara, seorang penulis hanya banyak bergantung pada pembacaan untuk mencerap intipati sekeliling. Jadi dalam kembara ni Encik Wan lah banyak mengajar kami untuk bagaimana penulis menggunakan seluruh senses mereka untuk mencerap keseluruhan untuk diterapkan dalam karya. Itu yang paling penting sekali lah bagi saya. Ya, okey. Okey, terima kasih. Sempat pergi ke Stratford-upon-Avon mereka? Tak sempat ya. Mungkin kita ingin kongsikan kerana itu satu bentuk penzahiran yang cukup besar. Kerana saya hampir yakin semua di sini kalau tanya di mana rumah Pak Arenawati, mereka tak tahu. Tetapi seluruh bandar Stratford-upon-Avon itu tumbuh disebabkan penjenamaan Shakespeare itu. Mungkin boleh kita cerita sedikit. Saya ada dua pendapat tentang Stratford-upon-Avon. Ya. Pertamanya dari segi tourism dan kedua dari segi sejarah. Sebenarnya saya banyak menyaksikan skeptiknya ketulenan Stratford-upon-Avon. Misalnya rumah Shakespeare, sekolah Shakespeare dan sebagainya. Ini adalah rekaan zaman Victorian. Pada zaman Victorian banyak aspek-aspek budaya Inggeris direkakan untuk menjadi bahan sejarah dan diabadikan sebagai tempat sejarah hinggalah sekarang. Termasuklah Stonehenge. Stonehenge bukan yang bentuk sekarang, bukan bentuk asalnya, tapi dibina semula pada zaman Victorian. Begitu juga sejarah tentang Shakespeare di Stratford-upon-Avon. Kebanyakannya ialah rekaan pada zaman Victorian. Walaupun mungkin ada asasnya sedikit, tapi itu pun sudah mencukupi. Ya. Tetapi hakikatnya mereka menjadikan sastra sebagai produk tourism yang sangat berjaya. Kak Zahra memikirkan bagaimana di Malaysia ni kita nak buat macam mana? Sebab kita bercakap soal mengembara itu kita dapat idea itu kan, tapi saya hampir yakin ini tanya rumah Pak Samad pun kita tak tahu di mana kan. Cerita tentang sejarah di mana tumbuhnya bakat Pak Samad itu, cerita-cerita yang intinya tersurat dalam setengahnya salina. Itu kita tidak angkat sebagai inti tourism. Kak Zahra rasa sayang sekali sebab dalam 2-3 hari, baru 2 hari balik kami berjalan dengan Hafizul Faiz di depan tu. Jadi dia menjadi tour guide kami di Kuala Lumpur. Yang mana satu? yang video. Yang ambil video. Ya. Jadi semasa kami berjalan, kami dah menjadi pelancong di negara sendiri. Mereka minta bayar tak ada? ITBM bayar. Kemudian semasa kami berjalan tu, sebab memang susah nak cari jalan lah bagi kami sebab bukan tak kenal negara sendiri, tetapi KL ni dah lama dah tak balik. Bukan, dia cepat berubah. Kita nak jadi negara maju. Terlalu cepat. Terlalu Tapi cepat. Apa yang Faiz kata, dia kata walaupun dalam jokingly dia kata sini tak ada patung-patung seperti di London, di Perancis. Memang banyak statues Jadi kita lupa kita negara Islam. Memang kita tak boleh ada patung-patung. Tak ada patung. Memang menarik ada patung untuk bergambar sebagai kenangan seseorang yang ternama. Tapi kita tak boleh. Tapi kita boleh lagi mengenangkan jasa orang-orang lama dengan saya ingat Dr. Ng Kaming berkata, kalau kita letakkan nama, misalnya nama Hang Tuah
Walaupun anak kita tak baca buku Hang Tuah, satu hari dia berjalan, tiap-tiap hari dia berjalan-jalan Hang Tuah tu. Satu hari dia akan tanya, siapa Hang Tuah ni, Mak? Dan dengan itu dia akan berminat dan dia akan baca siapa Hang Tuah itu. Kalau kita asyik tukar je nama, asyik tukar, robohkan saja bangunan, jadi kita tak akan ada sejarah. Betul tak? Ya. Boleh saya tambah pada ekoran pada saya cakap tadi. Saya faham maksud Tuan Syed tentang penghargaan warisan kita. Itu memang di negeri kita cukup tidak ada. Kurang. Misalnya di Terengganu, tempat saya sendiri, datuk saya Wan Ahmad Hakim, dia adalah pengasas sekolah Sultan Zainal Abidin. Itu sekolah Arab pertama di Terengganu. Dia menghadiahkan tanahnya kepada kerajaan Terengganu. Saya masih ada gambar dia menghadiahkan semasa pembukaan tanah tu, dia dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, masih dia memberikan tanah itu kepada negeri Terengganu untuk dijadikan tapak sekolah Sultan Zainal Abidin. Sekarang rumahnya masih ada di Terengganu, akan dirobohkan sebab pembangunan akan melanda Terengganu, dan rumah datuk saya fikir dalam hati saya, sekurang-kurangnya jasa orang tua ni perlu diingatkan. Simpanlah rumah dia tu sebagai sebahagian daripada sejarah negeri Terengganu. Ini tak ada kena-mengena dengan berkaitan dengan kekeluargaan. Ini dia seorang daripada pembina negeri Terengganu. Kebetulannya datuk saya. Saya rasa elok sekali kalau rumahnya yang dibina oleh tukang-tukang kayu daripada petani yang dibawa khas ke Terengganu untuk membina rumah itu dipelaharai dan disimpan sebagai ingatan kepada jasa orang dahulu kepada pembangunan pendidikan di negeri Terengganu. Tapi mungkin tahun depan pada masa ini rumah itu tidak ada lagi di Terengganu. Itu saya cukup sayang. Dan pada masa kami di Kuala Lumpur, banyak masa lagi. Boleh ada. Sebelum saya meninggalkan Kuala Lumpur pada tahun 79, kami berkempen untuk menyelamatkan Bukit Mahkamah. Bukit Mahkamah? Banyak orang tak ingat. Sekarang Bukit Mahkamah terkenal sebagai tapak Maybank, bangunan keris. Sebelum itu, Bukit Mahkamah ialah kawasan yang cantik. Ada sebuah bukit kecil di situ, di atasnya ada mahkamah dan banyak pokok hijau dan sebagainya. Tidaklah besar sangat, tapi di dalam Bandar Raya Kuala Lumpur penting sebab kita tak ada banyak taman. Jadi kami berkempen untuk menyelamatkan Bukit Mahkamah supaya ditinggalkan di situ sebagai paru-paru Bandar Raya Kuala Lumpur. Jawapan yang kami dapat daripada arkitek yang pada masa itu untuk membina bangunan yang megah itu ialah, oh tak apa, kami akan memeliharai keindahan bukit ini, tidak akan berubah. Tapi tu tengok sekarang, ada perubahan atau tidak? Gondol tak ada langsung. Tanah dah rata, bukit tu tak ada. Kenangan ramai orang di sini yang tak tahu pun ada Bukit Mahkamah. Jadi inilah satu daripada kelalaian kita atau our negligence. Kita tidak menghargai warisan, dan warisan ialah sejarah kita. Sebuah negara yang tak ada sejarah tidak ada masa lalu. Dan orang yang tak ada masa lalu tidak ada masa depan sebab kita tidak kenal diri kita. Itulah saya fikir orang yang tidak ada masa lalu tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Saya nak bawa perbincangan itu selama 1 jam lagi. Anda perlu bersabar dengan saya ya. Betul, betapa betulnya itu. Itulah tazkirah saya hari ini. Wah, aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufik. Silakan, kita masih ada sekitar 7 minit, silakan. Saya rasa kenal orang ni. Ini orang kuat buku juga. Saya sebenarnya bekas supir mereka. Supir ya. Sebab itu mereka tidak kenal. Sekejap, orang yang pergi ke London ni semua orang yang merendah diri kan atau bagaimana? Ataukah London membuatkan kita rasa rendah? Kalau saya rendah diri, betul. Setiap kali bergambar saya rendah diri. Lepas ni saya nak cerita sikit latar boleh, belakang orang ni. Soalan saya ya. Saya sangat suka membaca Growing Up in Terengganu. Dan saya pernah berkata bahawa buku ini bukan bercerita tentang Terengganu, bercerita tentang kampung saya. Dan pertanyaan saya sama ada, apakah Pak Wan Goneng ada hasrat untuk menterjemahkan buku itu ke dalam bahasa Melayu? Itu saya soalan saya. Terima kasih. Mana Cik Khair? Cik Khair lari awal-awal, tak mau menjawab. Dia non-committal katanya, polisi dia. Saya pun tak tahu sebab saya sendiri tak ada masa untuk menterjemahkannya. Penterjemahan buku Growing Up dan Map of Terengganu ialah satu tugas yang saya rasa tidak mudah. Sebab ini bukan saja menterjemahkan cerita tapi juga menterjemahkan budaya dan bahasa Terengganu. Jadi saya rasa ini hanya boleh dilakukan dengan collaboration.
yang terjemah dan pengarang, dan tidak oleh seorang seorang. Dan Tadi nak cerita latar belakang. Ada rahsia yang nak pada dikongsi. masa buku saya diterbitkan berapa tahun? 5 tahun dah? Dah lebih 5 tahun ya. Tiap-tiap pada hari pertama bila buku dikeluarkan, diterbit, diletakkan di kedai, kami mendapat mesej dari KL. Sekarang dah diletak ke atas. Oh, okey. Dan sejam lagi di kedai ni pula diletak ke atas. Rupa-rupanya hamba Allah ni pergi ke tiap-tiap kedai buku, nampak buku saya dia letak ke atas. Itu Kalau dia nampak tersembunyi sikit dia. rupanya ada mafia yang bertugas. Itulah rahsia. Itulah rahsianya. Kalau tuan-tuan dan puan nak beli buku, Sekarang saya tahu rahsianya dan saya akan gunakan strategi yang sama. Zini boleh bantu saya, Zini. Pergi ke setiap kedai dan angkat buku saya supaya eye level. Tapi itulah realitinya, buku yang ataupun shelf yang eye level itu yang paling mahal. Oh, tapi tanya-tanya juga eye level siapa? Eye level saya dan eye level tuan-tuan tak sama. Betul Syida ya? Eye level kita sama kan? Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong perkenalkan siapa? Saya Ninur Aziz. Nur Dan Aziz. nombor 1 Pak Hasan dari Al-Manah Kirim Salam. Okey, saya ingin bertanya macam mana kita hendak membawa hikayat Melayu ke dunia perfilman antarabangsa, dan macam mana kita nak memperbanyakkan lagi penulisan based on hikayat Melayu supaya ia boleh diketengahkan, dan juga bagaimana ia dapat menarik perhatian dunia antarabangsa. Bagaimana kita boleh menarik perhatian dunia bangsa kepada penulisan hikayat Melayu? Hikayat Melayu. Ya, Mungkin saya boleh jawab. Ya, silakan. Sebab kira-kira 10 tahun lalu saya sendiri membuat masters dalam kesusastraan Melayu lama. Dan tempat yang paling tepat untuk kita sesuai untuk kita membuat kajian ini ialah KOAS, School of Oriental and African Studies, iaitu di London. Dan di situ terdapat pakar-pakar kesusastraan Melayu lama. Dan mereka ini adalah orang Russian. Supervisor saya ialah orang Rusia, iaitu Dr. Berginsky. Jadi semasa saya sendiri nak buat masters, banyak kawan-kawan yang kata mengapa nak belajar hikayat, mengapa nak belajar syair, padahal kita boleh belajar accountancy, boleh belajar law ya. Itu yang sayangnya. Dan kita berbalik kepada, kalau kita tak kenal sejarah kita, kita tak akan boleh maju ke hadapan. Apabila saya buat kajian kesusastraan Melayu lama, saya rasa saya lebih kenal diri saya. Saya belajar tentang hikayat syair Bidasari, hikayat Indra Putra, dan saya membuat kajian syair Dangsarat yang belum pernah dikaji. Dan semuanya ini terdapat di London dan pengkaji-pengkajinya di London. Jadi saya hairan mengapa orang kita sendiri tak minat. Padahal hikayat kita mempunyai bahasa yang sungguh indah. Sungguh-sungguh indah. Cik Wan? Sebenarnya Ninot Aziz adalah seorang penulis yang terkenal dari bidang hikayat Melayu lama, pantun dan sebagainya. Dan banyak berjasa kepada seni persuratan di bidang itu. Dan saya bangga saya seorang kawannya. Tentang sejarah lama-lama, sejarah lama, saya tiap kali saya balik ke Malaysia, saya mencari hikayat-hikayat lama. Hikayat Awang Sulung Merah Muda, hikayat Malim Deman. Tapi sayangnya tak dapat dibeli di kedai. Jadi kalau kita sendiri tidak mengindahkan hikayat kita sendiri, bagaimana kita nak menyebarkannya ke seberang laut? Saya amat suka membaca hikayat Awang Sulung Merah Muda. Bahasanya indah. Misalnya bila sebut tugasan orang-orang kampung pada masa Kenduri misalnya, yang pekak membakar meriam, yang kurap memikul buluh, yang menghalau ayam. Ya, itu satu bahasa yang amat indah. Tapi anak-anak saya tak ada peluang baca ya, sebab di kedai tak ada. Dan saya nak membeli untuk mereka pun tidak ada di kedai. Jadi saya rasa ini patut dihidupkan semula. Lebih-lebih lagi kepada anak-anak Melayu sekarang,
masyarakat Malaysia umumnya. Dan lepas itu barulah dapat kita memperkenalkannya kepada negara lain. Memang di sana ada pasaran untuk hikayat kita. Misalnya pada tahun 70-an di Itali, satu siri televisyen yang sangat popular ialah Sandokan. Sandokan ialah tentang pahlawan Melayu, rumpun bahasa Melayu di Sandakan. Ya. Jadi seorang penulis Malaysia, Rani Manika, dia seorang penulis yang sangat popular di Eropah. Bukunya banyak diterjemahkan kepada bahasa lain tentang cara kita hidup di Malaysia, pelbagai kaum dan sebagainya. Memang ada pasaran di luar, tapi kita tidak berusaha menyelamatkannya walaupun untuk kita sendiri. Jadi bagaimana kita nak menyebarkannya kepada orang lain? Itu